Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat bertemu buat siri yang terakhir di bawah tajuk salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengisian kita pada pagi ini adalah merujuk kepada nota yang pernah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada siri yang pertama dahulu, iaitu nota tu bertajuk lafaz dan bacaan salawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nota ini mengandungi lebih kurang ada 14 muka surat. Jadi pada pagi ini kita sangat bergantung kepada nota yang ada diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dalam grup-grup WhatsApp, beberapa grup pun saya telah edarkan nota ini supaya tuan-tuan dan puan tidak terlupa, dan dalam Telegram pun ada juga saya letakkan nota untuk selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. So hari ini kita akan habiskan tentang tajuk ini. Baik, semua ada nota? Ada siapa lagi tidak ada nota? Tolong letakkan, kalau belum ada nota nanti dekat FB Akademi Tadabbur tu letakkan di bahagian komen. Kemudian kalau di Zoom chat tolong letakkan maklumat anda. InsyaAllah kalau boleh. Kenapa Puan Saadiah tak boleh dengar? Wallahu ta'alam. Yang lain boleh tak dengar suara saya? Dengar jelas Ustaz. Okey, tak apa. Puan Saadiah nanti tengok balik ya. Kat mana tak boleh dengar tu. Okey, tak apa. Okey, untuk nota ini, tuan-tuan rujuk, saya akan paparkan menggunakan nota dalam bentuk PowerPoint. Okey, sama je. Nanti saya sebutkan muka surat dia yang berapa. Okey, ini nota yang saya gunakan pembentangan supaya lebih nampak jelas. Saya pindahkan ia dalam bentuk PowerPoint. Okey. Kita nak belajar pada pagi ini tentang selawat Ibrahimiyah. Saya sebut Ibrahimiyah. Pada minggu lepas, kita telah belajar tentang siapakah yang dikatakan sebagai Ahlul Bait, iaitu siapakah ahli keluarga, ahli rumah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah kita belajar pada siri yang kedua. Kemudian kita juga telah belajar tentang siapakah Ahlul Bait, siapakah ahli rumah keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pun telah kita belajar. Kemudian kita juga telah mempelajari tentang mengapakah Nabi Ibrahim alaihissalam ini nama beliau diletakkan di dalam salawat yang diiringi dengan kita berselawat kepada Nabi, kita mengiringi nama beliau. Telah pun saya ulas pada minggu yang lepas. Okay. Lepas tu saya telah ulas pada minggu lepas tentang
apakah makna doakan Nabi dengan keberkatan? Wabarik. Kenapa kita doakan Nabi ini dapat keberkatan telah pun diulas pada minggu lepas, siri yang kedua. Kemudian kenapa dalam doa selawat kita tu ada ditutup dengan Hamidun Majid. Pun telah diulas pada siri yang kedua. Ini bermakna sesiapa yang belum lagi mendengar untuk pengisian siri kedua, tolong lihat balik rakaman di FB Akademi Tadabbur Malaysia, ataupun kalau ada beberapa grup WhatsApp telah diedarkan rakaman yang lalu supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak tertinggal maklumat. Sebab pada pagi ni kita terus pergi kepada apakah selawat yang kita nak amalkan dalam hidup kita. Sebab kita dah belajar kelebihan selawat. Jadi kita nak kerja kita sekarang ni adalah nak amalkan, nak perbanyakkan selawat. Tambah-tambah lagi pada hari Jumaat. Tambah-tambah pula kita berada pada salah satu bulan-bulan haram. Maka memperbanyakkanlah selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi nak baca selawat yang mana? Nak amalkan selawat yang mana? Maka jawapannya, amallah selawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat-selawat yang beredaran di sekeliling kita, yang kita kata selawat macam-macam istilah selawat tu, itu ada perbincangan di kalangan para ulama. Okey, boleh tak amalkan selawat yang tidak diajar oleh Nabi, macam selawat syifatnya, selawat tafrijiyahnya, kan? Tetapi kita tidak mahu bincang isu tentang itu. Tetapi isunya adalah, mengapakah kita tidak mahu mengamalkan selawat yang Nabi ajar sendiri? Kenapa kita nak amalkan selawat orang lain yang ajar, selawat yang direka oleh para ulama? Kenapa kita tidak mahu mengamalkan selawat yang diajar oleh Nabi? Kalau selawat yang diajar oleh Nabi, ia tentu tepat. Ia tentu dari Allah. Kita tuan-tuan jangan salah faham apa yang saya katakan. Kita tidak membincangkan tentang bolehkah selawat itu amal yang selawat para ulama cadangkan, para ulama amalkan. Okey, itu ada perbincangan. Tetapi untuk menyelamatkan diri kita daripada tersalah baca, daripada termasuk dalam isu boleh ke tak boleh, maka apabila kita amalkan selawat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, confirm boleh. Confirm sunnah. Jadi itulah yang kita nak belajar pada pagi ini. Selawat ni bukan daripada saya. Saya hanya menyampaikan sahaja apa yang sudah ada di dalam kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang saya nyatakan pada peringkat awal ini memberikan pencerahan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak rasa bersalah ke kalau kita tinggalkan selawat yang Nabi ajar dengan kita mendahulukan selawat-selawat yang dia ajar oleh manusia yang biasa? Itu persoalan saya. Sampai hati ke kita, sepatutnya kita kena amalkan yang mana? Itulah yang kita nak baiki dalam hidup kita. Semoga kita berada pada landasan sunnah Nabi SAW. Marilah kita baiki diri kita. Kita buktikan diri kita cinta kepada Nabi, iaitu kita nak amalkan apa yang Nabi ajar. Apa yang Nabi buat. Kita buktikan. Moga-moga kita termasuk dalam kumpulan manusia yang layak dapat syafaat Rasulullah SAW. Kita mendapat termasuk dalam kumpulan manusia yang dapat meminum air telaga Al-Kausar yang ada di padang mahsyar nanti. Jadi kita buktikan tanda cinta kita kepada Nabi, tanda sayang kita kepada Nabi, kita nak tiru seperti mana yang Nabi SAW lakukan. Jadi untuk pada pagi ni, insya-Allah kita akan belajar semua bentuk selawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka kita pilihlah kita nak amalkan selawat yang mana satu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan, saya hanya menyampaikan saja. Ini bukan dari saya. Ya, ini adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam nota kita tuan-tuan akan jumpa sebanyak 14 muka surat tu, tuan-tuan akan jumpa ada dalam nota tu tuan-tuan akan jumpa ada ada 6 riwayat. Dan nota tu ada 6 riwayat daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka ini mengetahui tentang lafaz dan salawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 6. Jadi kalau kita lihat di nota tu, okey, kita boleh lihat juga di nota di skrin yang saya paparkan ini. Okey, yang pertama sekali adalah riwayat yang datangnya daripada sahabat namanya Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Okey. Yang riwayat pertama ni daripada Ka'ab bin Ujrah ni kita telah baca pada minggu lepas. Jadi kita tak akan ulang balik semula. Kalau nak tengok riwayat daripada Ka'ab bin Ujrah ni, kenapa saya letakkan di nombor 1? Kerana dekat dalam nota tuan-tuan akan jumpa riwayat Ka'ab bin Ujrah ni pada muka surat nombor 2 sehinggalah muka surat nombor 5 di dalam nota. Okey. Kenapa kita letakkan riwayat Ka'ab bin Ujrah yang nombor 1? Kerana kerana hadis yang kerana lafaz riwayat daripada Ka'ab bin Ujrah ini diriwayatkan oleh banyak para ulama. Kalau tuan-tuan ada nota, tengok muka surat nombor 5 tu. Hadis Ka'ab bin Ujrah merupakan salah satu hadis yang menerangkan sifat salawat yang paling sahih sekali. Dia paling sahih sekali. Sebab apa? Yang meriwayatkan dia itu Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari. Siapa tak tahu pasal Al-Bukhari? Lepas tu riwayat Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kalau Al-Bukhari riwayat, kalau Muslim riwayat, memang tak dinafikan lagi riwayat yang paling sahih sekali di muka bumi Allah Ta'ala ni. Riwayat Bukhari dan Muslim. Lepas tu Abu Dawud, Tirmizi. Sebab tu kita letakkan di nombor 1. Kalau tuan-tuan tengok dekat nota tu, kalau tulis dalam kitabnya tu, maksudnya kitab yang ditulis oleh Al-Bukhari. Namanya Sahih Al-Bukhari. Kalau Muslim, nama penulis kitab tu, nama kitabnya Sahih Muslim. Abu Daud, kitab dia apa? Sunan Abu Daud. Tirmizi apa? So kalau orang tanya pada kita, mana dapat riwayat salawat ni? Kita tunjukkan dia ni. Tunjukkan dia riwayat-riwayat ni supaya suruh dicari. Kan? Termasuklah Al-Imam Syafi'i ada meriwayatkan di dalam kitab Al-Um. Ya, Al-Imamul Baihaqi juga sebut dalam Sunanul Al-Kubra. So untuk yang pertama ni riwayat daripada Ka'ab bin Ujrah ni kita telah sebut pada minggu lepas. Riwayat daripada Ka'ab bin Ujrah ni ada beberapa lafaz. Ada lafaz yang pertama. Okey, lafaz pertama ni kita boleh rujuk pada muka surat nombor 3 di dalam nota. Kemudian ada lafaz yang kedua, muka surat nombor 3 di dalam nota. Okey. Kemudian lafaz yang ketiga. Di dalam nota ia terletak pada muka surat nombor 4. Pada muka surat nombor 4 dan lafaz yang keempat diajar sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada muka surat nombor 4 juga. Untuk lafaz yang keempat. Okey. Keempat-empat lafaz ni diajar oleh Nabi SAW. Kita nak tahu macam mana Nabi ajar. Okay, kita tengok riwayat ni. Okay, kalau kita tengok dekat nota, ni. Okay, cuba kita tengok. Macam mana boleh tahu Nabi ajar? Kalau kita tengok dekat sini. Okay, nampak kan? Pada muka surat nombor 2. Kita tengok dekat sini. Okay. Riwayat dia.
Okey, Abdul Rahman bin Abi Lailah. Dia ni seorang tabi'in. Okey, dia cakap macam ni. Dia cakap, aku pernah jumpa dengan Ka'ab bin Ujrah. Lalu aku tanya dekat dia. Ni minggu lepas dia dah terangkan dah. Tapi tak apa, saya ulang sekejap. Untuk bagi tahu macam mana tahu selawat ni Nabi ajar. Lalu Ka'ab bin Ujrah, lepas dia jumpa dengan Abdul Rahman bin Lailah, Ka'ab pun cakap dekat Abdul Rahman, engkau nak tak aku hadiahkan kepada engkau satu hadiah yang pernah aku dengar dari Nabi SAW. Jadi, kelas pada pagi ini, saya juga nak menghadiahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan lafaz dan salawat yang diajar oleh Nabi SAW kepada tuan-tuan dan puan sebagai hadiah, sebagaimana Ka'ab bin Ujrah mengajarkan maklumat ini kepada Abdul Rahman bin Lailah. Lalu aku jawab. Aku tu Abdul Rahman bin Lailah lah, dia kata aku jawab. Sudah tentulah, hadiahkanlah kepada aku. Rupa-rupanya hadiah tu bukan dalam bentuk barang. Tapi Ka'ab kata apa? Hadiahnya apa? Dia kata, kami dulu pernah tanya dekat Nabi SAW dengan satu soalan. Soalan apa? Maknanya Ka'ab ni dia cerita dekat Abdul Rahman bin Lailah. Sebab apa? Sebab Abdul Rahman bin Lailah dia seorang tabi'in. Dia tak pernah hidup zaman Nabi. Nabi yang pernah hidup zaman Nabi adalah Ka'ab bin Ujrah. Jadi Ka'ab bin Ujrah pun cerita, dia kata dulu kan, dia kata kami pernah tanya Nabi SAW dengan satu soalan. Soalan apa? Dia bertanya, ya Rasulullah, dia kata, kami dah tahu macam mana nak ucap salam kepada engkau. Salam tu macam yang Assalamualaikum tu. Kan? Kami dah tahu nak ucap salam tu. Tetapi macam mana pula untuk kami bersolawat ke atas engkau? Macam mana kami nak salawat dekat engkau? Maka Nabi SAW pun kata qala. Maka Nabi kata ucapkanlah. Okey, tuan nampak tak dekat sini? Kan Nabi kata ucapkanlah. Jadi kita dah tahu hadis ni, kita dah baca hadis ni, tiba-tiba kita tak nak ucap selawat, kita tak nak baca selawat yang Nabi ajar, kita lebih suka baca yang Nabi tidak ajar. Kita lebih sayang dekat manusia biasa daripada kita sayangkan kepada Nabi. Tuan tahu tak, kalau kita menghayati pun kita rasa teruk betul kita ni kadang-kadang. Kan? Tapi sebelum ni tak apa. Kalau kita tak tahu, tak apa. Sebab kita tak tahu kan. Yang kita tahu, orang hantar dekat WhatsApp, orang hantar dekat ni, kita belajar, dengar dekat TV, dengar dekat radio. Kan kita tak sempat nak tanya, dari mana ambil ni? Sumbernya dari mana? Kita tak tahu sebab sangkaan baik kita dapat maklumat yang betul. Okey, tapi kita dah belajar bermula daripada hari ini, maka janganlah tinggalkan. Jangan tinggalkan. Sebab apa tengok? Para sahabat, dia tak reka selawat sendiri. Saya nak tanya, antara para sahabat dengan guru kita, siapa lagi alim? Siapa lebih mulia? Siapa lebih dijamin syurga? Sahabat semua nak, cuma Allah tak ada jamin syurga. Tapi mereka buat tak lafaz salawat tu? Mereka reka tak? Tak. Mereka tak pandai-pandai selawat. Sebab tu mereka tanya pada Nabi. Mereka tanya pada Nabi, ya Rasulullah, macam mana nak selawat kepada engkau? Kalau, betul tak? Kita cuba kita letak. Kenapa sahabat dia tanya pada Nabi? Sebab mereka tak nak reka sesuatu. Ini bab ibadat, selawat ni bab ibadat. Mereka tak nak. Mereka tanya pada Nabi. Maka Nabi kata, ucapkanlah. Maknanya kalau Nabi suruh mengucapkan, maknanya ia ajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun ajarlah. Itu yang datang. Ada selawat lafaz yang pertama. Lepas tu ada lafaz yang kedua. Lepas tu ada lafaz yang ketiga. Lepas tu ada lafaz yang keempat. Lepas tu ada lafaz yang Ka'ab bin Ujrah dia ada 4 je. Tapi nanti ada sahabat dia dapat 5. Okey. Tapi waktu kita baca tu kita ambil lafaz keempat lah contoh kan. Okey. Kalau kita ambil lafaz yang keempat tu, saya tak baca semua kot pada minggu yang lalu kan. Okey, kalau kita baca lafaz yang keempat tu dia Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Siapa yang amal ni, dia amal ke sebiji yang Nabi ajar. Maknanya dia amalkan apa yang Allah ajar. Ya Allah, besarnya lah lafaz selawat ni. Kan, sangat berharga. Lepas tu saya nak hadiahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sama-sama kita dapat pahala. Baik, dekat sini bacaan pertama dia salli. Salli itu apa? Ni selawat. Ni adalah ucapan selawat. Lepas tu dekat sini ada perkataan barik. Barik. Kita dah ulas pada minggu lepas. Apa maksud kita doakan Nabi dapat keberkatan? Kita dah ulas pada minggu lepas. Lepas tu kita juga telah ulas pada minggu lepas. Apa maksud Ali? Apa maksud Ali Muhammad? Kita telah ulas pada minggu lepas. Apa maksud keluarga Muhammad? Begitu juga kita telah ulaskan. Kenapa ada nama Ibrahim dekat sini? Apa istimewanya Ibrahim pun telah kita ulas pada minggu lepas. Lepas tu kenapa ada perkataan Hamidum Majid pun kita juga telah ulas pada minggu yang lepas. Tolong rujuk balik nota dan lihat balik rakaman yang telah kita ulas pada minggu lepas. Boleh amalkan yang mana-mana nak amal. Kalau nak baca semua sekali ni dalam sehari pun boleh. Okey. Jadi kita teruskan dengan lafaz yang kedua. Okey, saya tunjuk dalam bentuk PowerPoint nak lagi nampak. Okey, Okey, kita pergi kepada lafaz daripada Abu Sa'id Al-Khumaidi. Okey, dalam nota saya minta tuan-tuan dan puan-puan buka muka surat nombor 5. Dalam nota buka muka surat nombor 5, mari kita dapatkan lafaz salawat yang datangnya yang diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Okey, ini lafaz riwayat yang kedua. Abu Humaid As-Sa'idi. Okey. Rujuk muka surat nombor 6 untuk mengetahui lafaz salawat yang pertama. Sebelum kita pergi kepada lafaz salawat tersebut, mari kita lihat bagaimana munculnya lafaz ini. Kata Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dia kata, mereka pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tanya apa? Kaifa nusalli alaika? Mereka tanya, ya Rasulullah, macam mana kami nak bersalawat ke atas engkau? Tengok, sahabat ni pun dia tak reka selawat sendiri. Dia tanya dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kata, qulu, kamu semua katakanlah. Sebutkanlah. Maka tengok lafaz yang pertama. Lafaz yang pertama ni ada pada halaman yang ke-6, muka surat yang ke-6. Sila rujuk di dalam nota muka surat yang ke-6. Okey. Lafaz yang pertama ini Nabi SAW mengajar kepada Abu Humaid As-Sa'idi bersama rakan-rakan yang lain. Nabi kata, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itulah lafaz salawat dia. Okey. Kalau kita tengok lafaz salawat ni yang kita jarang baca perkataan azwajihi dengan wa dhurriyyatihi. So hari ni kita jumpa lafaz salawat yang lain yang rupa-rupanya ada diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat apa makna lafaz salawat ini. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ucaplah salawat ni, ya Allah, berikanlah salawat
ke atas Muhammad dan ke atas para isterinya. Maknanya pada isteri baginda, isterinya serta zuriatnya. Kenapa saya merahkan? Kerana saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawasanya isteri-isteri Nabi dengan anak-anak Nabi dia termasuk dalam istilah Ahlul Bait. Sebab orang Syiah yang melampau mereka mengkafirkan isteri pada Nabi. Sedangkan isteri pada Nabi ini termasuk yang Nabi sebut dalam lafaz salawat dia yang Nabi ajar. Lepas tu Nabi kata, Nabi doakan kepada, minta Allah doakan kepada Nabi Muhammad termasuk ahli keluarganya yang Nabi spesifikkan. Siapa dia? Pada isterinya dan juga zuriatnya. Selawat ini kita ucapkan sebagaimana engkau ya Allah telah berselawat ke atas keluarga Ibrahim. Dan berkatilah ke atas Muhammad dan berkat juga ke atas para isteri-isterinya serta zuriatnya sebagaimana engkau ya Allah pernah memberkati ke atas keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau ya Allah Hamidun yang maha terpuji lagi maha mulia. Hadis riwayat Muslim. Okey, ini lafaz selawat yang pertama. Daripada riwayat Abu Sa'id. Okey. Abu Humid As-Sa'idi. Baik, kita terus kepada lafaz yang kedua. Okey, lafaz kedua ni dalam nota muka surat yang ke-6. Bawah sekali tu. Okey, tengok nota muka surat yang ke-6. Tanda kan? Dah belajar. Okey, lafaz salawat yang kedua ni dia ada beza sedikit dengan lafaz yang pertama. Dekat mana bezanya? Okey, saya tunjukkan perbezaannya. Dalam nota tu saya tak tunjukkan perbezaan dia. Saya terus bawa lafaz yang kedua. Tapi untuk kita dah belajar, untuk belajar saya tunjukkan perbezaan dia. Okey, bezanya di mana? Lafaz kedua, muka surat yang ke-6 dengan lafaz selawat yang pertama tadi, dia tidak ada banyak beza. Yang bezanya cuma Nabi tidak menyebut perkataan ala. Kalau yang pertama, Nabi sebut perkataan wa ala azwajih. Tapi lafaz kedua, Nabi tak sebut wa ala azwajih. Nabi terus sambung wa azwajihi. Sebab tu kita jumpa lafaz kedua dia tidak ada ala. Dia terus wa azwajihi. Okey, nampak beza. Kemudian doa yang minta keberkatan kepada Nabi Muhammad wa barik ala Muhammad, lafaz kedua tidak disebut ala. Dia terus sambung wa barik ala Muhammad wa azwajihi. Macam yang kedua. Kan? Dia tidak ada ala. Sedangkan yang pertama, dia ada wa'ala. So, ala tu tak ada. Kalau yang pertama, dia ada wa'ala azwajih. Lepas tu, wa'ala azwajih. Tapi lafaz kedua, dia tidak ada ala. Maka terjumpai di sini dia tidak ada perkataan ala sebelum azwajihi pada salawat dan tidak juga ada ala pada doa keberkatan. Dua-dua boleh baca. Dua-dua datangnya dari Allah. Diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, boleh dapat perbezaan ya. Okey, kita pergi yang ketiga. Lafaz yang ketiga muka surat nombor 7. Tengok muka surat nombor 7 dalam nota. Lafaz yang ketiga, apa bezanya dengan lafaz yang pertama tadi? Okey, perlahan kita belajar ya. Apa bezanya? Bezanya adalah lafaz ketiga ni dia bukan sekadar dia tidak ada ala tu, tetapi dia tidak juga membaca ali.
ali Ibrahim tu kita tak baca terus. Dia buang ali, dia terus ala Ibrahim. Kalau tengok dekat lafaz ketiga kan, dia terus kepada sekejap. Lafaz ketiga sekejap. Oh, ni saya tak padam. Sekejap. Saya baiki sekejap. Tapi dekat dalam nota tu betul. Sekejap Sebab saya nak tunjukkan pada tetamu puan, maka ini yang betulnya. Okey, nampak? Okey dah jelas Okey, ni beza dia yang pertama. Lepas tu lafaz yang ketiga, muka surat nombor 7 tu dalam nota, beza dia pula, dia ada pertambahan perkataan fil alamina. Fil alamina. Lafaz yang pertama dengan kedua dia tidak ada fil alamin. Maka lafaz ketiga ni dia ada fil alamina. Cuba kita tengok lafaz pertama dulu. Tengok ada tak fil alamin? Tunjukkan bukti. Tak ada. Nabi terus kata innaka hamidum majid. Lafaz pertama tadi kan. Lafaz kedua pun macam tu juga. Selepas kata, lepas tu terus innaka hamidum majid. Tapi pada lafaz ketiga Nabi SAW sambung. Sebelum sebut innaka hamidun majid, Nabi kata apa? Fil alamina innaka hamidun majid. Itulah lafaz yang ketiga, perbezaannya dengan lafaz yang kedua, dengan lafaz yang pertama. Okey, dapat? Jadi fil alamin ni maksudnya apa? Fil alamin tu maksudnya di seluruh alam. Itunya beza. Hadis riwayat Ibnu Majah. Okey. Nak baca yang mana-mana pun boleh. Lafaz ketiga ni pun boleh. Lafaz yang kedua ni pun boleh. Lafaz yang pertama ni pun boleh. Tiga-tiga diriwayatkan di Nabi, sampai kepada Nabi SAW. Seronoknya lah kita kan dapat baca macam Nabi baca. Kan? Dapat doakan Nabi. Dapat doakan ahli keluarga dia. Dapat doakan isteri-isteri dia. Dapat doakan kepada zuriat-zuriat dia. Bukan dapat doa sahaja. Doa selawat saja. Tapi juga doa minta keberkatan. Maknanya kalau kita baca ni, maksudnya kita juga telah menunaikan hak ahlul bait Nabi SAW. Selesai. Okay, kita terus kepada riwayat yang lain. Okay, cuma riwayat kedua ni dia tidak sebanyak perawi hadis yang macam riwayat yang pertama tadi. Dia hanya sikit je kan. Imam Malik dalam Muwatta, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Tahawi, Al-Baihaqi. Dia tak sebanyak yang lafaz pertama tadi. Kalau yang ni hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 je perawi hadis yang meriwayatkan. Tapi kalau yang pertama tadi, Masya Allah, lebih daripada 9. Okey. Kita terus kepada riwayat daripada sahabat yang ketiga, iaitu Ibnu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu dalam nota muka surat nombor 8. Cuba buka nota muka surat nombor 8. Okey, dah buka nota muka surat nombor 8? Okey. Ada 2 je lafaz dan bentuk salawat yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Tapi sebelum tu, mari kita hayati hadis macam mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ni dia tahu riwayat hadis ni. Maka dia pun cerita dekat kita. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang dekat kami. Masa tu kami berada dalam majlis Sa'ad bin Ubadah. Duduk lepak-lepak
dan majlis ilmu. Sahabat ni mereka tidak buang masa. Mereka banyak dalam keadaan memikirkan tentang Islam, memikirkan kebesaran Allah. Maka mereka duduk dalam majlis Sa'ad bin Ubadah. Masa tu, dalam majlis tu, Bashir bin Sa'ad, anak Sa'ad bin Ubadah lah kot. Bashir bin Sa'ad dia tanya dekat Nabi SAW sebab Nabi datang. Maka mereka mengambil kesempatan tanya pada Nabi. Dia cakap, Allah telah perintahkan kepada kami nak selawat kepada engkau ya Rasulullah. Kan baca surah Al-Ahzab kan? Allah perintah selawat. Tapi macam mana kami nak selawat kepada engkau? Kaifa nusalli alaika? Macam mana kami nak selawat kepada engkau? Kata Ibnu Mas'ud. Tapi tak jawab tau. Nabi diam je dulu. Maka kata Ibnu Mas'ud, dia kata, lah sebesalah pula tanya Nabi ni. Kan? Kenapa Nabi diam? Ya, sebab Nabi ni, ingat ayat Nabi, dia takkan jawab kalau Allah tak turun wahyu. Sebab dia perkara ibadat. Sebab kita kata, siapa yang amalkan selawat ni, tuan-tuan amalkan wahyu tu datang dari Allah. Allah yang ajar. Kenapa Nabi diam? Wallahu ta'ala. Sampaikan Ibnu Mas'ud dia kata apa? Alah, lebih baik Abu Sa'id tak tanya. Tapi akhirnya Nabi jawab. Lepas tu Nabi kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi kata, ucapkanlah. Nabi ajar selawatnya. Okey. Selawat yang pertama, lafaz yang pertama muka surat nombor 8. Kita tengok muka surat nombor 8 bawah sekali kat nota tu. Okey, apa dia Nabi ajar? Nabi ajar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tuan-tuan baca selawat ni tak payahlah buat macam mengaji Quran. Tak payahlah nak panjang 4 harakat, ada wajibal gundah. Tadi saya saja je nak membunyikan lafaz selawat tu. Kita boleh baca laju pun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Tapi sebab saya nak ajar satu lafaz saya ajar perlahan. Okey. Kita tengok. Apa makna dia? Makna dia kita tahulah. Ya Allah, berilah selawat ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad. Okey, kejap Ke atas keluarga Muhammad. Lepas tu, sebagaimana engkau telah berselawat ke atas keluarga Ibrahim dan berkatkanlah ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad semacam mana engkau telah memberkati ke atas keluarga Ibrahim di seluruh alam ini. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasai. Okey, mari kita tengok lafaz yang kedua. Lafaz yang kedua, muka surat nombor 9. Dia ada beza sikit je dengan lafaz yang pertama. Lafaz yang pertama tadi, kan, dia ada Ali Ibrahim. Tapi lafaz kedua ni, Nabi tak sebut Ali Ibrahim. Kejap. Takut saya terconfuse pula. Muka surat berapa? 9 ya. Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala. Ya, betul. Okey. Cuba tengok dekat nota, betul tak? Jenuh tuan-tuan ya waktu nak cari hadis ni ya. Sebab okey, tengok. Bezanya mana? Dekat Ali Muhammad, Ali Ibrahim tak ada Ali. Cuba tak? Okey, kalau pertama saya masih dengar suara lagi. Okey, gini. Kalau dekat pertama, kita jumpa kan, lafaz pertama kan. Ala kama sallaita ala ali Ibrahim. Tapi dekat lafaz kedua, dia buang yang ali. Dia tidak ada ali. Dia terus, kama sallaita ala Ibrahim. Dia tempat tu dia bunyi macam ni. Kama sallaita ala Ibrahim.
Buang Ali tadi dekat situ. Okey. Jadi kalau anak-anak hafal, tengok betul-betul. Jangan kita kata, salah tu. Kita tengok. Dia ada beza lafaz. Tanya anak tu, engkau baca lafaz yang mana nak? Selama ni, kita belajar satu je lafaz selawat. Betul tak kan? Kita belajar yang tayat akhir tu. Yang tu lah daripada kecil sampailah kita nak kembali bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi Alhamdulillah, rahmat Allah, Allah bagi kita satu hadiah yang sangat berharga. Kita dapat belajar tentang lafaz salawat yang pelbagai. Itu kelebihan kita belajar. Okay, dapat beza lafaz yang kedua. Okay, kedua-dua lafaz ini, lafaz kedua tadi hadis riwayat Malik dan Ibnu Hibban, riwayat Imam Malik. Kalau kita kumpulkan semua riwayat-riwayat hadis, kita akan jumpa hadis kedua, hadis pertama dan kedua tadi, daripada Ibnu Mas'ud Al-Ansari tadi, ada riwayatkan oleh para ulama hadis yang ini. Nama-namanya Imam Malik, Muslim, Abu Dawud dan sebagainya. Ya. Okay. Kita terus kepada daripada sahabat yang lain pula. Sahabat yang keempat. Daripada riwayat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu. Okay. Lafaz riwayat yang keempat. Muka surat nombor 10. Buka muka surat nombor 10. Okey, atas sekali tu. Mari kita lihat dahulu apakah okay. Tengok apa yang Nabi, apa yang berlaku. Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, dia kata macam ni. Dia kata, telah datang seorang lelaki, lepas tu dia duduk di depan Nabi SAW. Okey. Waktu lelaki tu sampai, para sahabat kami ni termasuklah Abu Mas'ud Uqbah bin Amr ni. Dia kata kami pada masa tu dah ada dekat Nabi. Maksudnya waktu mereka sedang duduk dengan Nabi, tiba-tiba datang seorang lelaki. Laki tu datang duduk dekat dengan Nabi, laki tu buat apa? Dia tanya kepada Nabi SAW. Dia tanya apa? Dia kata, ya Rasulullah, amma salamu alaika faqad arafnahu. Dia kata, ya Rasulullah, bahawa salam, maknanya ucapan salam ke atas engkau, kami dah tahu macam mana nak sebut. Tetapi, macam mana kami nak berselawat ke atas kamu apabila kami nak berselawat kepada kamu di dalam solat-solat kami? Maksudnya, macam mana nak selawat kepada Nabi ketika mana mereka berselawat, ucapan salam ke atas Nabi SAW. So, macam mana? Maka, Nabi SAW, mula-mula Nabi tak jawab. Sama ada Nabi nak tengok dia bersungguh bertanya ke, ataupun Nabi boleh dapat jawapan ke, wallahu ta'ala alam. Tapi sampaikan para sahabat katalah, sebersalah pula tanya Nabi SAW ni. Kan sebab takut memberatkan Nabi kan. Jadi akhirnya Nabi jawab. Nabi kata apa? Idza antum sallaitum alayya. Apabila kamu nak bersalawat kepadaku, maka ucapkanlah. Okey, mari kita tengok dalam nota. Muka surat nombor 10, bawah sekali untuk lafaz yang pertama. Okey. Nabi SAW bersabda ajar kepada para sahabat. Hasil daripada seorang lelaki tu tanya. Maka Nabi kata, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi. Ni yang lafaz yang ada an-nabiyyi al-ummi. Ni. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين. Tak ada.
Nabi terus innaka hamidum majid. Okey. Kita tengok macam tak beza dengan sebelum ni, ada beza sedikit pada an-nabiyil al-ummi. Cuma mungkin orang susah nak baca sebab dia din kan, Muhammadin. Jadi din ni tukar jadi nun kecil lah, Muhammadinin. Din tu tukar jadi di, lepas tu tambah ni. Dini. Jadi Muhammadinin. Jadi tulis macam ni. Dekat sini tulis Dinin. Dinin Nabi. Dinin. Dinin. Dinin Nabi. Okay, baca kat situ. Cuma kita kena cari jawapan. Apa maksud Nabiyil Ummi? Kita baca dekat terjemahan dia, riwayat Ibn Hibban, muka surat nombor 10 dan 11 terjemahan dia dalam nota. Ya Allah, berikanlah salawat ke atas Muhammad, yang Muhammad itu adalah Nabi, dia juga seorang yang ummi. Ummi ni maksudnya tidak tahu membaca dan menulis. Sebelum turunnya wahyu, Nabi memang tak tahu membaca dan menulis. Tapi Nabi tidak tahu membaca dan menulis, ada kemuliaan bagi Nabi. Tapi bagi kita janganlah. Kita kena belajar membaca dan menulis. Tapi Nabi adalah satu mukjizat. Okey, kerana kalau Nabi boleh menulis, Nabi pandai membaca, nanti dia dikatakan dialah mengarang Al-Quran tu. Walaupun Nabi tak pandai membaca dan menulis, tapi orang tetap kata Nabi mereka-reka Al-Quran. Apatah lagi kalau Nabi boleh membaca. Okey, lepas tu macam biasa. Dan ke atas keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah berselawat ke atas Ibrahim dan ke atas keluarga Ibrahim. Dan berkatilah ke atas Muhammad. Yang Muhammad itu dia adalah seorang Nabi. Yang Muhammad itu juga seorang yang al-ummi, yang ummi. Dan ke atas keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberkati ke atas Ibrahim. Dan engkau juga telah memberkati ke atas keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji ya Allah, lagi maha mulia. Hadis riwayat Ibn Hibban. Baik. Lafaz yang kedua, muka surat nombor 11 di dalam nota. Okay, tengok muka surat 11 di dalam nota. Okay, untuk lafaz salawat yang kedua daripada riwayat yang datangnya daripada Abu Mas'ud Uqbah. Okay, lafaz kedua bezanya dengan pertama, dia tidak ada perkataan ala sebelum ali Ibrahim. Kalau ni, lafaz kedua ni, dia sama macam lafaz pertama tadi. Tapi lafaz pertama tadi, dia ada wa ala ali Ibrahim. Tapi lafaz kedua ni, dia buang ala. Dia terus wa ali Ibrahim. Lepas tu kalau kita baca, dia tidak ada wa ala. Dia terus kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Dia tak ulang dua kali. Dia terus ala Ibrahim wa ali. Kalau pertama tadi dia ada wa ala ali. Tapi yang lafaz kedua dia buang ala. Okey, dapat? Jelas? Alright. Kita pergi kepada lafaz yang daripada sahabat yang lain pula. Ada dua lafaz saja daripada Abu Uqbah. Abu Sa'id Al-Khudri, dia banyak. Abu Sa'id Al-Khudri ni, dia banyak ke? Tak adalah. Dia ada dua je lafaz dia. Ya ke? Abu Sa'id Al-Khudri yang kelima. Sekejap. Macam mana nota saya boleh? Ya ke? Oh, bukan. Maafkan saya. Saya tertinggal ni. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Betul-betul. Abu Sa'id Al-Khudri yang ada banyak. Okey, kita pergi yang kelima. Okey, yang kelima ni maknanya riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang kelima. Sahabat yang kelima ni dia ada 5 bentuk lafaz. Okey, mari kita tengok 5 bentuk lafaz tu daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Okey, sebelum tu mari kita amati dulu. Mari kita cari macam mana boleh Abu Sa'id Al-Khudri ni boleh dapat lafaz selawat ni.
Okey, dia kata mereka pernah bertanya kepada Nabi SAW. Mereka tanya, hadza taslim. Mereka tanya. Dia kata, ini ucapan salam kepada kamu. Kami dah tahu. Maknanya para sahabat kata, ucapan salam kami dah tahu dah. Dia kata, fa kaifa nusalli alaika? Tapi macam mana nak salawat kepada engkau ya Rasulullah? Rasulullah SAW pun kata, katakanlah. Rasulullah ajarlah. Okey. Ada bezanya juga. Kadang-kadang kita pun jarang baca. Okey. Kita tengok. Apa beza je? Kalau tadi dia ada Nabiyil Ummi kan? Ni dia ada lafaz lain. Dia ada pertukaran lafaz pada perkataan abdika wa rasulika. Kalau tadi dia ada An-Nabi Al-Ummi. Yang ini abdika wa rasulika. Nabi ajar. Okey, pertama apa? Okey, tengok muka surat nombor 12. Tengok muka surat nombor 12 dalam nota tentang perempuan. Nabi SAW kata, nak selawat macam mana? Nabi kata, Allahumma salli ala Muhammadin. Muhammadin abdika. Kalau tak baca Muhammadin pun tak apa. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika. كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. Okey, wa ala ali Ibrahim. Dia tak ada Hamidun Majid pun tak ada. Dia tak ada hujung tu. Dia tidak ada beza sangat. Dia tidak ada Hamidun Majid. Dia sampai wa ali Ibrahim je. Okey, tengok dia punya terjemahan dia. Muka surat nombor 12, lafaz salawat pertama ni apa? Ya Allah, berilah salawat ke atas Muhammad. Yang Muhammad tu siapa? Hamba-Mu. Muhammad tu siapa? Rasul-Mu. Dia bezanya ada hamba-Mu, Rasul-Mu. Okey. Sebagaimana engkau telah bersalawat ke atas Ibrahim dan berkatilah ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberkati ke atas Ibrahim dan engkau juga telah berkati ke atas keluarga Ibrahim. Ada sampai tu je. Okey, ini lafaz yang pertama. Okey, kita pergi pada lafaz yang kedua. Lafaz yang kedua, beza dengan pertama apa? Okey, lafaz kedua, saya minta dulu buka muka surat nombor 12. Okey, buka muka surat nombor 12. Okey, terjemahan dia nanti tengok muka surat nombor 13 juga. Okey, tengok dulu lafaz dia yang bahasa dalam yang teks Arab dia. Okey, apa beza yang pertama? Beza dengan yang pertama dekat sini. Cuba tengok perbezaan dia di skrin tanda perempuan. Okey, tengok. Bezanya dengan lafaz pertama tadi, dia ada pertambahan perkataan Ali Ibrahim. Yang saya warna merahkan Ali, saya letak garis bawah tu, underline tu maksudnya ada pertambahan. Daripada lafaz yang pertama ni, beza dia ada pertambahan. Dia ada pertambahan. Kama sallaita ala. Kalau pertama tadi dia tidak ada Ali, dia terus ala Ibrahim. Tapi lafaz kedua ni dia ada kama sallaita ala ali. Saya kena tunjuk, ambil spotlight dia supaya nampak. Nampak tak? Kat sini ada beza dia. Ali. Okey. Lepas tu sampailah hujung. Cuma dekat hujung tu, Nabi berhenti sekadar kama barakta ala Ibrahim. Full stop. Nabi tak tambah dengan wa ali Ibrahim. Ni tak ada. Nabi tak. Jadi lafaz yang kedua, dia ada penambahan Ali sebelum Ibrahim, tetapi dia tidak ada lafaz wa ali Ibrahim. Saya kena sebut macam ni supaya nanti tuan-tuan kata macam sama je. Banyaknya lafaz. Tak, sebenarnya ada beza. Okay, cuba tengok dekat nota yang setelah dibuang lah. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika kama sallaita ala ali. Ini pertambahan dia. Ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Ada sampai kat sini je. Ada full stop dekat sini. Kalau yang tadi tu dia ada sambung wa ali Ibrahim.
Okey, lafaz yang kedua. Okey. Kita terus kepada lafaz yang ketiga. Muka surat nombor 13, tuan-tuan. Muka surat nombor 13. Dalam nota. Atas sekali tu, lafaz ketiga, lafaz salawat ketiga. Apa beza dengan yang kedua tadi? Bezanya dengan yang pertama lah. Dengan pertama, dengan kedua tadi, bezanya apa? Bezanya pula, ketika mana dekat doa keberkatan kepada Nabi Muhammad, ahli keluarga Nabi Muhammad tu, dia dibuang ala. Okey. Dia maksudnya, dekat sini dia bunyi wa barik ala Muhammad. Kalau sebelum ni dia terus wa ala ali Muhammad. Ini kalau lafaz pertama kan dia ada. Tapi dekat sini dia buang. Dalam lafaz yang ketiga ni Nabi tak sebut wa ala ali Muhammad, dia terus pergi kepada wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Dia tidak ada wa ala ali, tak ada. Lafaz ketiga dia ditiadakan kalimah ala ali, dia terus sambung wa ali. Ni beza dia. Nampak tak? Lafaz ketiga dalam nota muka surat nombor 13. Okey. Kita lanjutkan hadis riwayat Ahmad. Dengan lafaz yang keempat, muka surat 13 juga, bawah sikit. Apa beza dia? Beza dia tidak ada wa ali Ibrahim. Ini kita buat perbezaan dengan yang pertama lah. Lafaz keempat tu dia ada beza, dia tidak ada wa ali Ibrahim. Yang ni lafaz pertama, yang mula-mula tadi. Tapi lafaz keempat beza dengan pertama ni, dia tidak ada wa ali Ibrahim sahaja. Sebab sebelum ni ada juga tak ada ali Ibrahim kan? Tapi sebelum ni dia tidak ada ali Ibrahim, tapi dia ada penambahan ali. Ali. Lepas tu dia buang wa ali Ibrahim. Tapi yang keempat ni, dia dia tidak ada penambahan, tetapi dia buang ali Ibrahim. Tu beza dia. Nampak macam pening lah saya tengok Ustaz beza-beza ni. Tak apa. Pening dulu tak apa. Tapi nampaklah perbezaan tu saya tunjukkan. Okey. Okey, kalau nak nota solat beza ni, insya-Allah nanti saya boleh berikan supaya nampak perbezaan dia. Okey, jadi bunyinya macam mana? Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Full stop. Kat situ. Itu lafaz yang keempat, hadis riwayat Ibnu Majah. Dan kita pergi lafaz yang kelima, last kali riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri yang kelima, muka surat 13, terjemahannya muka surat nombor 14. Kita tengok muka surat nombor 13, bawah sekali kat nota dalam puan tu. Okey, lafaz berapa? Lafaz yang kelima. Lafaz kelima ni, jika dibezakan dengan yang pertama, bezanya apa? Pertama, dia memang tak ada Ali Ibrahim. Lepas tu pula ditiadakan juga ala Ali Muhammad. Sebab kalau yang pertama dia ada ni lah, dia penuh lah. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lepas tu ada wa ali Ibrahim. Tapi yang lafaz kelima ni ditiadakan pada kalimah ala. Wa barik ala Muhammad wa ali terus. Dia tidak ada wa ala ali. Dia buang ala kat sini. Lepas tu dia hanya berhenti dekat kama barakta ala Ibrahim. Dia tak ada wa ali Ibrahim. Okey, itu lafaz yang ke-5. Jadi dia akan bunyinya Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Itu lafaz yang ke-5. Terjemahan dia boleh tengok muka surat nombor 14.
Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan last kali yang keenam, riwayat datangnya dari sahabat bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni satu je lafaz yang dia ketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 14 dalam nota. Abu Hurairah mengatakan, qulna ya Rasulullah. Dia kata, para sahabat kami pernah bertanya kepada Rasulullah. Tanya apa? Kaifa nusalli alaika? Macam mana kami nak salawat kepadamu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, qulu, kamu katakanlah. Kamu sebutkanlah. Apa dia? Satu je selawat dia. Lafaz dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta. Dekat sini hati-hati. Dia ada gabung terus. Dia gabung terus sallaita dengan wa barakta. Kalau sebelum ni kan dia berhenti dulu. Kama sallaita ala. Lepas tu baru wa barik. Tak, dia digabung terus. Kama sallaita wa barakta. Lepas tu kat sini pun dia pendek. Dekat sini dia sebut dulu Nabi Muhammad dengan keberkatan. Lepas tu terus sambung. Beza ada beza, memang beza Abu Hurairah ni punya riwayat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi terjemah dia, ya Allah berilah salawat ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad dan berkahilah ke atas Muhammad dan ke atas keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberikan salawat dan keberkahan ke atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Hadis riwayat At-Tahawi dan juga An-Nasa'i. Alhamdulillah, selesailah kita lafaz-lafaz salawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. So, nak amalkan yang mana? Semua boleh baca. Nak baca semua bentuk boleh. Asalkan bersolawatlah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidupkanlah sunnah Nabi dengan sebarkan maklumat ni supaya anak kita, cucu-cucu kita, kawan-kawan kita, semua orang dia dapat belajar selawat yang datangnya betul-betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kalau orang lain pun amalkan selawat ni, pahala berjalan Allah bagi pada kita. Hidup sunnah Nabi ni. Dia kalau kita amal yang kalau kita duduk hebahkan yang Nabi tak amal, nanti yang Nabi ajar ni akan mati. Sebab orang tak tahu pun yang ini. Orang akan amalkan yang Nabi tak ajar. Menyebabkan sunnah Nabi itu mati, yang ada yang dibuat oleh para ulama. Walaupun para ulama bincang dibenarkan, diharuskan, namun begitu, kita dah ada dari hadis Nabi. Kenapa kita tak nak amalkan sedangkan ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua selawat ni boleh baca juga di dalam solat. Boleh. Kalau kita nak ubah ambil yang mana pun semua boleh. Sebab dia sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada soalan? Saya tengok dulu soalan sekejap. Dalam chat ada banyak soalan, Ustaz. Sekejap. Okey. Tak ada soalan. Ada yang tanya soalan.
Sebelum ni saya salawat Allahumma salli ala Muhammad dalam 100 kali sehari. Boleh ke Ustaz? Boleh. Allahumma salli ala Muhammad boleh. Boleh. Ya, kalau baca pendek tu tak apa, boleh. Cuma kalau nak pahala lagi banyak, lebih lagi, bacalah panjang sikit seperti mana yang Nabi ajarkan. Tapi nak sebut Allahumma salli ala Muhammad saja pun boleh. Boleh. 100 kali boleh. 200 pun boleh. 300 pun boleh. Okey, boleh. Untuk penggunaan ali dan ala ada spesifik masuk ke dalam tata bahasa Arab? Sebab kebanyakan perbezaan pada dua ayat ini. Ke atas adalah kalau ali tu maksudnya keluarga. Kalau ala ke atas. Ali tu macam kita sebut sebelum ni lah. Kalau sebut ali, dia termasuk kepada si empunya nama. Kalau kita tak sebut Ali pun ke atas keluarga Ibrahim, bukan bermakna Ibrahim tu tak termasuk sekali. Dia sudah termasuk dalam istilah keluarga. Ini cuma perbezaan lafaz di dalam hadis Nabi SAW. Dekat saya tak faham kenapa tadika ajar selawat. Itulah. Ini yang saya pun muskil. Kenapa dekat tadika? Kenapa dekat sekolah agama, kafar, sekolah? Kenapa tak ambil daripada adik Nabi SAW? Wallahu ta'ala alam. Mungkin salah satu sebab dia kerana wallahu ta'ala alam. Tapi salah satu sebabnya sebab tidak merujuk dalam hadis-hadis Nabi, sebab tu tak jumpa. Kalau rujuk dalam kitab, tentu ada banyak. Tapi sumber dia. Okey. Apa fadilat salawat tafrijat al-fatih? Tidak ada kelebihan dia. Sebab apa saya sebut tak ada kelebihan? Sebab dia tak datang dari Nabi. Salawat tafrijiyah dan al-fatih, dia tidak diajar oleh Nabi. Maknanya kita tak tahu kelebihan dia apa. Kenapa kita kata tak tahu kelebihan dia apa? Sebab yang layak, yang patut dapat tahu baca ni lebihnya sekian, dapat pahala sekian, tentulah Nabi. Sebab yang bagi pahala Allah, betul tak? Yang bagi ganjaran Allah. Maka siapa yang tahu ganjaran tu banyak sekian-sekian, melainkan orang tu dia ada pangkat Rasul. Kalau Rasul tak cerita, tak ada, maknanya tak ada lah. Jadi kalau yang ada tu, mungkin, kalau orang kata ada tu, mungkin pada pengalaman para ulama saja. Mungkin pengalaman. Tapi adakah ganjaran tu ada dari Allah, disebut tak dari Nabi? Jawapannya tidak ada. Itu je cara dia nak faham. Kita kena faham macam ni je. Sebab tu kita ajarkan, kita belajar ni, kita kena tahu. Ingat macam ni. Kalau orang edarkan mesej, kalau orang edarkan, kita baca dekat FB ko, dekat mana-mana, kalau dia kata kelebihan-kelebihan sekian, baca lepas asar dapat macam ni, baca 80 kali dapat macam ni, kita kena tanya dulu, siapa kata 80 kali ni? Dari mana sumber dia? Macam tu. Jadi, kalau dia kata hadis, ada hadis ni riwayat sekian-sekian. Tanya soalan kedua, status hadis tu apa? Kalau orang tanya pula, engkau ni kan tanya banyak sangat, kenapa? Inilah kesilapan kita. Kita kata pada dia, engkau sayang tak kat Nabi? Sayang. Kalau kau sayang dekat Nabi, sepatutnya kau jaga nama baik Nabi. Jaga nama baik Nabi, jangan sesuka hati mengatakan yang Nabi tak kata. Orang yang duk kempen selawat-selawat ni kadang-kadang dia tak sedar dalam masa yang sama dia telah menghina Nabi. Dia telah merendahkan darjat Nabi. Kenapa? Dia pergi edar yang palsu, dia memandai-mandai bawa kelebihan-kelebihan ni. Sedangkan orang yang cinta Nabi, dia pertahankan nama Nabi. Dia sepatutnya amal dulu apa Nabi ajar, barulah dia sayang betul-betul. Bukan sayang pada Nabi ni hanya dengan berpakaian, berjubah, sekian. Tapi kau pergi canang pada orang bawa hadis palsu, bawa hadis yang terlalu lemah, cakap Nabi buat, cakap ini sunnah. Telah ambil tugas Nabi kata kelebihan sekian-sekian. Ya Allah, sayangnya lah. Nanti macam mana nak jawab di hadapan Allah di hari akhirat.
Macam mana nak jawab di hadapan Allah di hari akhirat. Jadi, cara dia, wallahu ta'alam, saya tidak ada jawapan apa kelebihan selawat tafrijiyah ke, salawat al-fatihah, wallahu ta'ala alam. Tapi yang pasti, salawat itu bukan datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Okey, selesai. Faham tak maksud dia? Itu saja. Kalau masih lagi nak amal, terserah. Saya dah sampaikan maklumat ini. Maka nanti kalau di hari akhirat, kalau saya bertemu dengan Allah, saya ada jawapan dah. Saya dah sampaikanlah ya Allah, aku dah sampaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka nak terima, mereka tak terima, itu antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian kalau nak sebut Sayyidina, boleh nak sebut Sayyidina tu. Boleh. Tetapi afdalnya, kan Nabi tak sebut. Okey. Maka, tak payahlah kita sebut. Paling terbaik. Kalau kata, kau tak hormat kat Nabi. Kita kata, tak. Aku hormat dekat Nabi lah. Aku amalkan 100% yang Nabi ajar. Kalau Nabi tak baca Ali, aku tak baca Ali. Kalau Nabi tak baca Allah, akulah tak baca Allah. Antara aku dengan kamu, siapa lebih yang nak ikut Nabi? Macam tu. Kadang orang tak faham. Okey. Dari sudut ucapan Sayyidina tak Sayyidina, ia penghormatan. Sayyidina ni maksud apa? Penghulu. Jadi kalau kita kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah, sampaikanlah selawat kepada penghulu kami Nabi Muhammad. Tak salah dari sudut mana. Betul. Memang Nabi sendiri mengatakan dia itu adalah Sayyidul pada hari kiamat. Saya bukan nak bincang isu pada boleh ke tak boleh. Sebab ia menjadi perbincangan hangat di kalangan para ulama. Tapi isu saya adalah, mengapa kita tak nak baca yang sebiji yang Nabi tak sebut? Itu je. Jadi kalau Nabi tak sebut Sayyidina, maka paling afdal, paling terbaik, tak payah tambah. Tapi kalau kita nak sebut bahasa harian kita, contoh kita kata, jom kita belajar sirah Sayyidina Muhammad, tak apa, boleh. Puji-puji Nabi tak apa, tetap boleh, tak salah pun. Tapi dalam bab salawat, dia perkara ibadat yang kita nak dapat pahala, maka elakkan. Okey, amal yang macam Nabi ajar tu. Kat situ, tu jawapan dia. Wallahu taala alam. Bila kita boleh berselawat seperti mana pembukaan nota? Bolehkah kita berselawat seperti mana pembukaan nota Ustaz? Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Pembukaan. Boleh. Bila kita boleh? Bila-bila kita boleh berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada hari Jumaat. Kadang-kala bila tanya detail sumber hadis selawat akan timbul kemarahan. Sepatutnya orang tu tak marah. Sepatutnya kita ni, ini agama, ingat ya, agama ni datangnya dari Allah. Sumber datangnya dari Allah disampaikan melalui Rasul. Itulah tugas Rasul. Ya, itu tak apalah kalau orang marah tu kita doalah dia dapatkan taufik dan hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Sangkaan baik kita mungkin dia tidak tahu, tu saja. Okey, kita jangan judge orang apa-apa ya, kita jangan nak judge orang tak cinta Nabi ke tak. Jangan ya, tolong puan ya, jangan salah faham ya. Tapi kita dah belajar, sangkaan baik kita macam ni. Selama ini mungkin kita tak tahu. Tu je. Sangkaan baik kita, mungkin kawan kita tak tahu, mungkin orang tu tak tahu. Maka tak salah pun kalau kita nak amalkan apa yang kita tak tahu. Tolong ya, faham macam tu. Jangan kita judge orang pula. Tapi setelah kita diberitahu, setelah kita tahu sumbernya mana, maka pada ketika itu, barulah datang kepada perbincangan. Sepatutnya yang patut didahulukan dahulu apa yang Nabi ajar dalam bentuk. Sebab selawat ni dia satu benda yang ibadat yang khusus. Dia ada di dalam Al-Quran yang perintahkan kita selawat dan salam. Jadi sebaik-baiknya kita amalkan apa yang diajar Nabi SAW. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan jangan salah sangka ya. Okey, kita jangan kita kata orang lain tu tak sayang Nabi, tak. Okey, sangkaan baik kita mungkin mereka tidak tahu maklumat ini.
Kita daripada kecil sampai besar pun, kita pun dapat yang ustaz kita ajar, ustazah kita ajar. Kita mohon keampunan kepada Allah untuk kita dan ustaz dan ustazah kita, guru-guru kita. Allah memberikan pengampunan, Allah Ta'ala berikan hidayah. Sebab kita tak tahu, betul tak? Macam kita lah, kalau kita tak belajar, kita tak tahu. Jadi sangkaan baik kita kemungkinan tidak tahu. Itu saja. Tidak ada mana-mana umat Nabi tak sayang pada Nabi. Ya, semua orang sayang pada Nabi. Semua orang ada iman pada Nabi. Cuma dari sudut ruang lingkup, cara, yang itu saja perlu ditambah baik. Betul faham tak maksudnya kan? Dari sudut prioriti, sayang dekat Nabi ni nak amalkan mana yang sunnah yang betul. Adakah nak sayang pada Nabi ni hanya tekankan pada makanan sunnah je ke? Tapi semayang jemaahnya litang pukang. Faham tak maksudnya? Sunnah-sunnah yang besar litang pukang. Tapi sunnah-sunnah yang kecil, amboi kat situ pula sunnahnya. Jadi kat situ. Tapi semua umat Nabi sayang pada Nabinya. Sangkaan baik kita macam tu. Baik, tetapi mungkin kerana masa yang terhad, mungkin sebab tak sempat nak belajar, menyebabkan kita tidak tahu. Jadi kita mohon, kita sampaikan maklumat ni kepada rakan-rakan yang lain. Dari mana asal usul selawat? Ada soalan. Dari mana asal usul selawat tafrijiyah Al-Fatih Ustaz? Tak tahu. Enggak tahu. Tetapi yang pasti dia adalah daripada ulama. Saya tidak tahu. Pasti ia daripada para ulama. Ustaz? Ya. Apa yang kita belajar ni semuanya adalah selawat Ibrahimiyah. Betul Ustaz ya? Ya. Semua ya? Ya. Okay. Bermakna, adakah betul jika saya kata kita boleh baca yang mana-mana pun semasa kita tahiyat akhir? Betul? Iya. Betul. Maknanya semuanya ni ada sebut. Semuanya kita bolehlah gunakan untuk tahiyat akhir. Okey, itu saja Ustaz. Terima kasih. Okay. Ada yang respon kat situ, dia kata sekarang selawat-selawat ni popular. Ingat tuan-tuan, pegang maklumat ni. Sesuatu yang popular bukan menunjukkan ia tepat. Bukan menunjukkan ia benar. Kena pegang macam tu. Benda itu benar dalam agama. Ingat ya, kebenaran di dalam agama. Ia bukan bergantung, bukan melihat kepada benda itu ramai orang buat. Benda itu popular. Benda itu ustaz selebriti yang sebut, ustaz popular yang sebut. Tidak. Benar tu bukan dilihat pada ramai orang yang amal. Bukan lihat kepada popular. Tetapi yang benar itu dilihat dari sudut dari mana sumber ia diambil. Kalau kita nak ukur ramai itu pada popular, kalau kita nak ukur benar tu pada popular, kan ada nabi-nabi tau. Satu umat pun tak ikut dia. Pernah dengar tak hadis tu? Ada nabi-nabi, waktu Nabi naik Isra' Mi'raj, Nabi nampak ada nabi ramai umat ikut dia. Ada nabi, ada umat berapa orang je ikut dia. Adakah berapa orang saja yang ikut dia maknanya nabi tu tak benar? Jadi kita kena ubah. Kita kena ubah cara kita dapatkan satu maklumat. Jangan kita hanya kata, ada dalam TV3, ada dalam TV, ada dalam radio, ada dalam kitab-kitab. Kena tengok juga. Tidak semestinya ia banyak diamalkan, disampaikan, ia benar. Jelas ya? Benar itu adalah benar apa yang disebut oleh Allah, apa yang disebut oleh Rasul. Itu benar yang pertama, benchmark pertama. Saya tak kata hukum mengamalkan ni kena bezakan. Jadi jangan salah faham. Baik, kita cuma kempen, kita cuma nak buat promosi. Jom kita amalkan selawat-selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kita tahu. Baik ya. Jadi saya minta maaf lah, yang selawat-selawat lain tu saya minta maaf sebab saya memang tidak tahu asal usul dia. Sebab saya memang tak buat kajian tajuk tu. Jadi kalau ada siapa-siapa yang dia nak sambung belajar, mungkin bagus juga dia buat kajian tentang selawat-selawat tu. Sebenarnya selawat-selawat yang tafrijiyah ke, syifa ke sebagainya,
dia menjadi perselisihan. Ada yang kata boleh amal, ada kata dia tak boleh amal. Tuan faham tak maksud saya? Kenapa perlu ada bergaduh, Ustaz? Kenapa ada kata boleh, ada kata tak boleh? Sebab lafaz selawat tu sendiri dia macam dia boleh interpret makna. Tuan-tuan faham tak maksud dia? Makna dia macam samar-samar. Kau masukkan apa ni? Kau masukkan apa dekat lafaz tu? Dekat situ menjadi perselisihan para ulama. Tapi kalau kita ambil turunan Nabi, tak ada isu dah. Faham tak? Tak ada siapa boleh petikai. Kat situ, kenapa kita nak amalkan sesuatu yang orang duk bincangkan boleh ke tak boleh, betul ke tak betul, daripada yang sudah terang-terang betul. Itu yang saya nak kempen tu. Dekat situ ya. Kat situ. Moga-moga Allah merahmati kita semua. Okey. Baik. Saya mungkin dah pukul berapa ni? Okey. Ustaz, Ada soalan lain? Ya. Saya Assalamualaikum Ustaz, sorry. Okey. Saya ada satu buku, nama dia Kitab Barakat Makkiyah. Dalam ni ada kitab salawat susunan Hadrat Maulana Muhammad Musa Rohani Bazi. Namanya panjang ya. Jadi buku ni saya dapat 2 tahun lepas dan memang dalam ni ada salawat ke atas Nabi, banyak ratus. Jadi apa komen Ustaz tentang buku ni? Ustaz tahu tak buku ni? Pernah dengar tak? Saya tahu salawat barakat tu. Cuma dia tak kisah Maulana mana yang buat, Habib mana yang buat, Pak Kiai mana yang buat, Buya mana yang buat, Mufti mana yang buat, Syekh mana sekalipun yang buat, letaklah nama kitab apa sekalipun, hujungnya sumber selawat itu dari mana. Itu je. Ada tak dikatakan riwayat Bukhari? Ada tak dikatakan riwayat Muslim? Ada tak dikata riwayat Abu Daud? Ada tak dikata riwayat ulama hadis? Kat situ je. Ya tu saya minta maaf. Pasal saya memang tak tahu. Tapi saya tahulah kitab tu banyak himpunan selawat-selawat. Tapi jawapannya, saya tak tahu lagi. Pasal saya tak baca, jadi saya tak boleh nak tahu yang mana ada hadis, yang mana tak ada hadis. Tapi setakat dapatan, dalam nota ni sajalah dapatannya yang ada riwayat dari Nabi SAW. Mungkin yang ada dalam tu pengamalan para ulama. Dia beza ya. Ada ulama ni, dia amal mujarab bagi dia. Tapi kadang-kadang tak mujarab bagi orang lain. Kita tak tahu sebenarnya. Mungkin para ulama tu, dia amalkan jari wirid dia 80 kali. Mungkin pada kita tak. Jadi itu hanyalah pengamalan para alim ulama saja. Jadi saya tak dapat nak, saya minta maaf sebanyak. Saya memang tak nak bagi jawapan. Sebab saya pertama saya memang tak baca. Setakat dapatan saya, sebab bidang saya adalah bidang hadis. Saya memang bidang tafsir dan hadis. Jadi memang inilah cara dia nak bagi maklumat tu. Yang lain tu saya wallahu ta'ala alam. Saya memang tak tahu. Minta maaf. Ada soalan lagi Ustaz kat dalam chat tu? Ada soalan apa lagi? Saya tak banyak tahu. Ustaz pun menasihatkan untuk amal selawat syifa bila sakit. Ustaz pun menasihatkan untuk amal selawat bila sakit. Sebab tu saya kata tadi. Isunya pernah tak amalkan selawat Nabi ajar bila sakit? Boleh tak kita tukar, tak payah baca selawat syifa, kita baca selawat Ibrahimiyah Nabi ajar. Hilang tak sakit tu? Dia sebenarnya, macam saya kata, dia lafaz selawat syifa ni ada perbincangan para ulama sebab makna selawat Nabi tu penyembuh. Nabi ke yang menyembuh ataupun Nabi sebagai wasilah saja? Itu jadi isu kat situ. Boleh tak kalau Puan Asmahan tukar selawat syifa tu tukar kepada selawat Ibrahimiyah apabila sakit? Tukar tu je sebenarnya. Selawat tu amalkan apabila kita sakit, amalkan, cuma tukar bentuk selawat tu saja. InsyaAllah. Yakin pada Allah. Ya, yakin pada Allah. Okey.
Ustaz, sebelum akhiri ada saya nak bercakap sedikit Ustaz ya. Boleh. Dah akhir dah tu insya-Allah. Dah akhir ya. Sekejap saya tengok kejap dekat ni jap. Saya tengok dekat FB ada tak ibu Okey. tanya. Okey. Sekejap ya, saya tengok dekat FB sekejap ada tak ibu tanya. Kejap. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya nak tanya satu soalan. Kalau macam kita, maksudnya kan kalau yang saya baca dekat dalam solat selawat tahiyat akhir tu, maksudnya kurang tepat lah Ustaz, sebabnya ada tambah Saidina, lepas tu ada, sebab saya semak dengan semua yang ada Ustaz bagi ni semua tak sama betul-betul dengan sebutan yang saya pernah belajar, macam tambah perkataan Saidina semua tu, maksudnya kita kena ubah lah Ustaz yang kalau kita nak betul-betul, betul tak Ustaz? Ya. Kalau buka dalam kitab-kitab Syafi'i, mazhab kitab besar pun tak ada Saidina tu. Ya. Jadi kita mudah je. Tak payah sebut Saidina tu. Lagi satu dalam solat kan. Jadi saya pun tak berani, saya nak kata salah sebab dia ada perbincangan ulama mengatakan boleh. Tapi dalam solat pula tu, kalau luar solat tu tak berat lagi. Tapi dalam solat tu, sebabkan penambahan pada perkataan, tapi dia tidaklah seberat macam kita baca Fatihah. Kalau Fatihah tu memang ayat tu, tapi bab selawat tu. Jadi sebaik-baiknya tak payah tambah lah, Tapi kalau luar solat tak apa lah. Dengan satu lagi yang fil alamin, inna baru innaka hamidum majid, pada fil alamin tu. Ada sebab apa fil alamin? Dekat dalam nota yang Ustaz bagi ni, saya tak jumpa pula ada yang sebut fil alamin. Ada banyak kat situ fil alamin. Saya tak tahu puan baca yang mana satu ni. Ada nanti saya tengok fil alamin. Kalau saya tengok yang first tu, selawat yang pertama sekali yang diajar oleh Ka'ab bin Ujrah tu, yang tu lah yang paling saya rasa paling hampir dengan yang tu. Tapi cuma Ka'ab dia tak sebut fil alamin innaka hamidum majid. Maksudnya kalau kita nak ikut yang Ka'ab, kita ikutlah Ka'ab, kita janganlah tambah yang macam fil alamin tu yang ada pada fil alam yang ada pada Abu Humaid. Boleh. Sebenarnya tak apa. Cuma janganlah bertukar-tukar. Maksudnya campur tu tak apa sebab kan kita kata ada pelbagai riwayat. Maksudnya kita boleh amalkan mana-mana riwayat pun. At least selagi dia ada dalam yang ni lah kan Ustaz. Janganlah tambah yang sendiri-sendiri yang Saidina macam tu lah kan. Saya sebutkan tadi sebab isu Saidina ni dia satu isu yang sensitif juga di Malaysia ni. Okey, jadi saya sebut tadi awal-awal maknanya kita bukan nak bincang dari sudut isu boleh tak Saidina ke tidak Saidina. Okey. Isu kita adalah kita nak mencari keafdalian yang terbaik. Yang terbaik kalau Nabi tak baca, kita pun tak baca. Itu. Okey, betul. Tolong. Terima kasih Ustaz. Itu yang saya nak jelaskan. Supaya tidak ada timbul isu nak pergaduhan pula antara Saidina tak Saidina ya. Tapi bagi kita yang terbaik, yang para ulama takkan dapat menolak kita kata yang terbaik. Baca saja apa yang Nabi ajarkan. Itu adalah yang terbaik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, ada pertanyaan lain tak? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tanya tak kenapa Abu Hurairah yang kita tahu dia banyak meriwayatkan hadis Nabi tu, dia hanya berpegang pada satu je lafaz salawat. Sedangkan kalau yang lain-lain tu ada 4, ada 5. Wallahu ta'ala a'lam. Adakah Wallahu ta'ala a'lam. Saya tak tahu yang tu. Nanti saya cuba carikan maklumat. Kenapa Abu Hurairah tu satu saja riwayat dia pasal salawat. Tapi dia memang perawi hadis yang banyak. Wallahu ta'ala. Yang tu saya tak. Nanti saya cuba carikan maklumat tu ya puan ya. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang digalakkan yang every Friday kita banyakkan selawat, kita bolehlah amalkan salah satu selawat Nabi ni ya? Ya. Amal mana-mana. Nak baca semua pun tak apa.
What about yang selalu orang baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu saja, yang 2 ayat, 2 baris tu je. Yang mana? Yang maksud dia sekali lagi? Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, yang kadang-kadang lagu pun ada. Iyalah. Dia sebaik-baiknya kena iring, adalah ucapan salam tu, baiknya ada sekali kan, sallallahu. Kalau sallallahu tu salawat Allah ke atas Nabi Muhammad. Tapi kalau boleh kita letakkanlah doa Allahumma, ya Allah. Kalau kita nak doa tu letak Allahumma salli ala Muhammad. Kalau nak lengkap lagi, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Jazakallah khair. Wa antum fajazakumullah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Saya tanya apabila Rasulullah mengajar kepada para sahabat tentang rukun-rukun solat, bacaan dalam solat. Jadi dalam kita punya tasyahud akhir ni, selawat mana satu yang Rasulullah ajar pada mereka? Selawat yang mana satu? Sebab selama ni kita baca yang dah diajar pada kita tasyahud akhir ni kan. Jadi yang dia macam berlainan daripada yang susunannya macam berlainan. Jadi saya macam confused. Akhir tu Rasulullah ajar yang kita baca sekarang ni ke? Itu ke rukun? Okey, nanti saya kena tengok apa yang tuan baca tu dulu. Nanti kemudian insya-Allah nanti saya carikan dekat mana kitab fiqh tu. Itu panjang juga tu, besar tu. Persoalan tu nak cari rujukan dia. Okey, begini, ada yang soalan kata, selama ni saya pun confused sebab ada ustaz-ustaz kata sebagai tanda hormat pada Rasulullah kena tambah Sayyidina. Saya wallahu ta'ala a'lam. Adakah kita menghormati Nabi ni pada sudut tambah Sayyidina? Mana lebih hormat pada Nabi? Kita amalkan sebiji yang Nabi ajar dalam bab perkara ibadat ataupun kita nak tambah? Saya wallahu ta'ala alam. Kita saya tak tahulah, mungkin orang tak tahu, mungkin yang mengajar tu dia salah faham kot. Nak hormat pada Nabi kena tambah Sayyidina. Sayyidina ni penghulu Nabi betul. Kalau kita tak sebut Sayyidina pun kan, kita amal Nabi ajar ni pun sebenarnya kita dah menghormati Nabi. Sebab apa? Kita nak ajar Nabi, kita nak amal apa Nabi ajar sebiji. Tak nak keluar pada Nabi tak ajar. Sebenarnya kita sebenarnya menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang nak cakap kita tak hormat pada Nabi, terserahlah. Allahu ta'ala. Saya pun tak boleh nak buat justifikasi apa-apa dalam bab ni. Sebab banyak isu dalam bab salawat dan salam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat dia jadi bingung sebab banyak sangat. Tapi kalau semua orang pergi kepada hadis, bingung tak? Kalau kita pegang kepada pendapat ulama 1 cakap macam ni, ulama 2 cakap macam ni, ulama 3 cakap macam ni, ulama 4 cakap macam ni, jadi bingung. Tapi kalau kita pergi kepada satu ulama iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bingung tak? Kita kan dapat semua sama kan? Tapi ingat, bukan bermakna kita nak jatuhkan martabat ulama. Tolong ya. Ulama-ulama ni mereka pewaris Nabi. Cuma istilah pewaris Nabi tu kena betul-betul diguna pakai. Kalau ulama itu pewaris Nabi, Nabi ajar apa? Nabi mewarisi apa? Nabi mewarisi ilmunya. Ilmunya tu ilmu dari mana? Macam tu. Banyak orang menggunakan istilah, tetapi istilah tu salah digunakan. Okay, macam kita kata kalau kita tak sebut Sayyidina, kita tak cinta pada Nabi. Itu satu perkataan yang tidak kena sebenarnya. Kalau kita tengok para sahabat tadi tu kan, kenapa mereka tak reka salawat sendiri? Isu dia. Kenapa? Kenapa mereka tanya Nabi? Antara sahabat dengan kita kan jauh langit dengan bumi. Tapi kenapa sahabat dia tak buat? Itu isu saya. Jadi berpadalah
dengan apa yang ada, moga-moga Allah rahmati kita. Tapi kalau yalah, wallahu ta'ala, ni dia panggil ilmu dia panggil ilmu. Tidak ada paksaan untuk kita paksa orang, tapi kita cuma sampaikan saja. Okay, kita sampaikan saja, terserahlah kepada si yang menerima maklumat tersebut. Okay, kita tak nak isu ini menyebabkan kita bergaduh, kita jadi tuduh menuduh, jangan ya. Sangkaan kita semua orang cinta pada Nabi SAW. Tidak ada manusia yang tidak cinta pada Nabi. Kalau umat Nabi SAW, kena pegang je macam tu. Cuma dari sudut cara faham cinta Nabi ni, mungkin cara faham dia berbeza kat situ. Kat situ je kita kena adjust je. Mungkin cinta pada Nabi dia ni pada skop yang kecil. Mungkin cinta pada Nabi dia tu pada perkara yang bukan purity. Mungkin. Kita kena pegang macam tu. Jadi jangan kita judge orang dengan kita kata mereka tak cinta pada Nabi dan sebagainya. Jadi usaha yang kita buat ni adalah usaha kita nak cinta pada Nabi SAW dengan kita membaca hadis-hadisnya. Tetap sebut daripada siapa riwayat-riwayat dia. Moga-moga Allah merahmati kita, bagi kita berkat. Terima kasih ya pada semua. Mohon maaf banyak-banyak kalau ada jawapan saya yang membingungkan, ada jawapan saya yang tidak memberikan kepuashatian. Saya mohon maaf banyak-banyak. Itu je yang saya mampu jawab. Itu je kadar ilmu yang saya tahu. Jadi kalau ada mana-mana ucapan saya seperti mengecilkan siapa-siapa, saya tidak ada niat sedikit pun nak kecilkan sesiapa pun. Saya cuma menyampaikan apa yang saya tahu. Mungkin saya sebut ni ada salah, mungkin saya sebut ni ada yang betul. Maka yang sempurna itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau saya banyak kurang kelemahan tu, biasalah, kita manusia tak lari daripada salah dan silap. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Mazidah, silakan, ada apa-apa? Ya, terima kasih Ustaz. Saya telah hantar nama saya dan nombor telefon saya oleh kerana masih ramai lagi yang ingin masuk ke dalam chat group kita dan juga chat group Akademi Tadabbur Malaysia. Jadi sesiapa yang ingin masuk, kita ada invite link. Bermakna macam Tadabbur, Akademi Tadabbur Ustaz, memang tidak semua orang kadang-kadang boleh masuk, kadang tidak boleh masuk, tetapi kita ada invite link di mana saya akan hantar invite link dan sesiapa yang ingin masuk ke dalam chat group kami, dan you boleh masuklah. Jadi sesiapa yang ingin mendapatkan invite link untuk dihantar kepada sahabat-sahabat yang lain juga, sila hubungi saya sebagai nama yang saya telah hantar, Mazidah Abdul Razak. Scroll back di dalam chat ya, nama saya Mazidah Abdul Razak, nombor telefon 013 3255 186 ya. Saya mewakili Persatuan Wanita Islam Prihatin dan at the same time saya juga membantu jika ada siapa yang nak masuk ke dalam invite link Akademi Tadabbur Malaysia. Kerana di situ semua jemaah akan mendapat segala information ya, segala info-info terbaru daripada Ustaz. Dan minggu depan ya Ustaz, kita akan menyambung juga dengan Fadail Amal kita. Mungkin Ustaz akan beritahu kita dengan topik yang baru. Dan terima kasih. Terima kasih semua. Okey. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam salam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih semua jemaah.